kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, jika di video sebelumnya netizen Malaysia Takib Sakar memberikan ucapan selamat kepada Indonesia yang bahasanya menjadi bahasa ke-10 UNESCO, kemudian sedikit membandingkan dengan bahasa kebangsaan Malaysia. Namun di video berikut beliau memberikan usulan terkait dengan eksistensi kedua bahasa, yaitu bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia, untuk dijadikan bahasa utama ASEAN. Alasannya karena bahasa Indonesia telah menjadi bahasa ke-10 UNESCO. Oke, mari kita tonton dulu videonya. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja. Ya, kita bisa menyaksikan bersama narasi dari video tadi bahwa ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 ASEAN, maka akan merugikan Malaysia dalam urusan promosi budaya dan bahasa. Lalu statementnya bahwa alasan Indonesia menolak usulan Malaysia saat itu sebenarnya bukan hanya alasan penaman saja, namun terkait hakikat dari berbangsa dan bernegara. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, namun dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahasa melambangkan jati diri dan martabat bangsa dan negara. Oke, kita ikuti dulu ulasan lain dari pakar bahasa negara jiran sendiri. Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua urusan rasmi. Dan kita sedar di Malaysia pada hari ini bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan dalam segala urusan rasmi. Kita bangga apabila mesyuarat dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ya, kita bangga apabila kita berbicara kita menggunakan bahasa Inggeris. Dan paling teruk masyarakat Malaysia, ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapik, saya tak nak berkias. Biar kita berpijak di bumi yang nyata. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Tak payah berkias, tak payah berlapik. Sebab kita bercakap secara telus dan terbuka. Biar semua orang tahu apa masalah utama kita. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa. Berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk, perkataan bahasa Inggeris, ya, menerima imbuhan bahasa Melayu. Ya, kita cuba linkkan, kita cuba konekkan dari mana datangnya ilmu bahasa ini. Inilah pendusta-pendusta bahasa. Inilah penderaka-penderaka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Sebab kita telah melalui satu proses yang cukup baik, proses yang mendidik kita supaya memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu. Namun kita bayangkan anak-anak bangsa yang lahir pada masa ini, mereka tidak langsung boleh berbahasa Melayu dengan baik.
kita yang rasa mereka ini baik sebenarnya. Saya merupakan pemeriksa ujian bertulis bahasa Melayu bagi Fakulti Undang-Undang setiap tahun. Jarang sekali pelajar mendapat markah penuh dalam penulisan bahasa Melayu kerana kesalahan tata bahasa ketara, penggunaan bahasa, istilah-istilah bahasa Melayu, perkataan-perkataan bahasa Melayu rata-ratanya terjemah langsung daripada bahasa Inggeris. Ya, influence jadi influensi, jurisdiction jadi jurisdiksi, ya, participation jadi partisipasi. Kalau semua boleh terjemah begitu, nation kena jadi nasi. Tapi tak jadi pun nation sebagai nasi. Maknanya ada perkataan yang tak boleh kita ubah, tapi kita ubah. Ini yang berlaku. Sebab masalah bahasa Melayu ini ialah masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana. Tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan, saya orang Felda, saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan saya. Di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah saya menggunakan bahasa Tamil, anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Tak maaf. Kita yang bangga anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara. Bagi saya, minta maaf. So, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, anak-anak bangsa sekarang memang tak ada jati diri. Dua perkara yang mereka tak ada perasaan. Satu, sebagai warga Malaysia, mereka tak rasa bangga pun. Cubalah tanya mereka. Mereka lah orang pertama yang akan kutuk Malaysia. Memang ada anak muda yang ada jati diri. Berapa peratuskah mereka? Itu sangat penting. Menyanyikan lagu negaraku pun berdiri tegak tak boleh. Ya, ada yang masuk universiti kita minta nyanyi lagu negaraku pun ada yang tak menghafal sampai ke hari ini. Dah masuk universiti pun tak boleh menghafal lagu negaraku. Ini konsep jati diri ini. Ya, semangat tentang semangat jati diri, bangganya, ya, sebagai rakyat Malaysia itu tak ada. Kedua, tentang bahasa kebangsaan lagi tak ada. Cubalah beri pilihan kepada pelajar undang-undang ke pelajar dalam bidang sains kejuruteraan. Anda nak pilih bahasa mana untuk bentang? Anda nak bercakap dalam bahasa mana untuk bentang? Rata-ratanya memilih bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi mereka. Ini menunjukkan bahawa mereka ini sebenarnya lebih selesa untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Ya, memang induk dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Akan tetapi bahasa Melayu di Indonesia merupakan salah satu bahasa daerah yang terus dilestarikan hingga saat ini. Dan secara perkembangan, bahasa Indonesia sudah jauh meninggalkan bahasa induknya dengan sarapan kosakata dari berbagai bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia dan bahasa-bahasa asing yang telah dibakukan sebagai bahasa persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dan ketika diberi contoh antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, sama seperti bahasa Inggris yang induknya adalah bahasa Jermanik dan campuran bahasa Prancis, namun tidak dinamakan bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Dengan sarapan beberapa bahasa dari negara lain, akan tetapi dinamakan bahasa Inggris. Namun ide dari sepeng-usul ini tentu dikembalikan kepada pengambil kebijakan di kedua negara, terutama Indonesia yang penutur bahasa Indonesianya jauh lebih banyak dari bahasa kenegaraan Malaysia.